Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala awladi. Bismillah ala mali wa ala ahli. Bismillah ala kulli shay'in a'tani rabbi. Bismillah rabbis samawati sab'a wa rabbil ardina sab'a wa rabbil arshil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa mithlu dhalika an yaminihi wa an aymanihim wa mithlu dhalika an shimalihi wa an shimalihim wa mithlu dhalika min amamihi wa min amamihim wa mithlu dhalika min khalfihi wa min khalfihim wa mithlu dhalika min fawqi wa min fawqihim wa mithlu dhalika min tahti wa min tahtihim wa mithlu dhalika muhiqun bi wa bihim. Allahumma inni as'aluka li wa lahum min khairika bi khairika alladhi la yamlikuhu ghayruk. Allahumma ij'alni wa iyyahum fi ibadika wa iyalika wa jiwarik wa amanatika wa hirzik wa hizbika wa kanafik min kulli shaytanin wa sultan wa insin wa jan wa baghin wa hasid wa sab'in wa hayyatin wa aqrab wa min kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Hasbiya rabbu minal mahbubin, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyal raziqu minal marzuqin, hasbiyas satiru minal masturin, hasbiyan nasiru minal mansurin, hasbiyal qadiru minal maqhurin, hasbiyalladhi huwa hasbi, hasbi man lam yazal hasbi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu min jami'i khalqih. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra wa
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعث نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bihi wa'allimna at-taqwim wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal nafi'in wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang seterusnya Allah Taala memberikan sikit lagi ruang buat kita semua untuk sama-sama meneruskan program ibadah kita, meneruskan program ilmu kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini saya diminta untuk menggantikan Al-Fadhil Ustaz Syukri. Dan saya minta maaf sebab saya pun baru tahu pagi tadi Ustaz Syukri baru balik, baru sampai subuh tadi daripada Negeri Sembilan. Jadi dia tak lambat, dia minta saya ganti. Dan memangnya saya pun tak sempat untuk nak maklumkan kepada orang lain untuk buat kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Tapi tak apa, insya-Allah kita bincang sekan
kadarnya sahaja saya nak ulas sikit dalam kitab yang kita bincangkan, Mutiara Ilmu Aqidah. Pada persoalan yang pada hari itu, pada bulan yang lalu menjadi tanda tanya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit lagi kefahaman yang lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Baik, saya nak ulas sedikit tentang apa yang Ustaz Syukri ceritakan kepada kita pada bulan yang lepas. Kemudian insya-Allah kita akan masuk perbincangan dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat, khususnya perbincangan fiqh dalam bab puasa, insya-Allah. Baik, jadi untuk lebih kurang setengah jam ataupun beberapa minit yang pertama ni, saya nak ulang kaji semula, nak buat kita ulang kaji semula kitab Mutiara Ilmu Aqidah. Baik, cuba buka pada muka surat 11. Muka surat 11. Kalau yang bumi lah, yang Jawi muka surat apa tau? 11. Di bawah tajuk sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsir. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsir. Tajuk ni telah dibahaskan, telah dibincangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri, dan kita telah selesai perbincangan dia sehingga kalau tak salah saya sampai tajuk qidam. Betul? Dan pada tajuk wujud ini, sifat yang pertama iaitu wujud, Ustaz Syukri sendiri ada, dia tak pasti, dan dia minta saya ulang. Itu kan, saya pun dah ulang, dan Alhamdulillah hari ini saya rasa saya nak ulang lagi sikit supaya mudah-mudahan kefahaman yang telah pun ada dalam diri kita makin lama makin bertambah, insya-Allah. Baik, jumpalah muka surat 11. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsir. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud, nombor 1, wujud artinya ada. Baik, maksud wujud yang dimaksudkan itu ialah wujud yang zati. Wujud yang zati yang bererti bahawa tiada pihak lain yang memberi bekas tentang ada Allah itu, dan wujud yang tiada menerima adam. Adam maksudnya tiada pada setiap kala dan pada bila-bila masa. Kita kena baca pelan-pelan, kita cuba faham. Okay? Maksud wujud dia ada dua di sini. Yang pertama, dia kata wujud Allah Subhanahu wa taala ini ialah wujud yang zati. Bila wujud yang zati, zati maknanya zat, dan bila kita sebut zat, khusus zat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Makhluk kita tidak boleh kata sebagai zat. Makhluk kita kata nafs, diri. Kalau kita kata makhluk itu zat, tak kena. Jadi maksud wujud yang secara zat ini ialah tidak akan ada siapa-siapa yang boleh, yang mampu menafikan akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun, kerana selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk ma siwallah, apa yang selain Allah itulah makhluk. Maka kerana itu
dia berasaskan daripada kaedah yang ulama letak, man arrafa rabbahu arrafa, sambung, man arrafa rabbahu arrafa nafsahu. Pandai. Siapa yang kenal Tuhan dia, maka dia akan kenal diri dia. Siapa yang tidak kenal Tuhan dia, maka dia tak kenal diri dia siapa. Dia terlupa dia hamba Allah. Dia terlupa dia ada tanggungjawab yang kena diselesaikan, menyebabkan dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bagi dia hanya dia saja yang ada atas muka bumi ni, Allah tak ada. Sebab tu beza orang yang kenal Allah dengan orang yang tak kenal Allah. Maka kerana tu ilmu akidah ialah ilmu paling asas untuk kita pelajari. Sebelum belajar fiqh, sebelum belajar hadis, sebelum belajar akhlak, akidah dulu. Cuba tengok dalam iklan yang sekarang ni bermain dalam televisyen, iklan Pantene. Tengok TV tak? Sumpah aku tak tengok TV kan. Cuba tengok iklan Pantene. Tak payah tengok pun tak apalah, kalau betul tengok. Iklan shampoo Pantene. Dia sebut apa? Mula sekali iklan tu dia tunjuk 2012 berlaku kiamat. Dunia akan berakhir 2012. Jadi macam mana dengan masalah belum umur? Oh ya. Memanglah iklan tu iklan belum umur, iklan shampoo. Tapi orang yang membuat iklan itu dia tidak kenal. Dia boleh kata, oh, dunia ini berakhir 2012. Itu satu, orang boleh tahu dah lah. Kemudian dia duduk kalut kisah ketulung umur. Hari kiamat orang tak tengok kelung umur dah. Hari kiamat tak tengok dah kelung umur. Dalam hadis sebut anak ibu yang mengandung terus melahirkan anak. Masa tu malah tak ingat dah ada kelung umur, ada kelung umur. Tapi itulah kata, kalau sekiranya tidak kenal Allah, maka itu jadinya. Sebab tu hari ni ramai orang yang jahil kerana punca asal dia tak kenal. Bila tak kenal Allah, dia bawa pula cerita macam tu, orang pegang pula dengan cerita dia, sesat dia. Dia dia membuatkan orang lain semua sesat tanpa disedari. Cuba tengok iklan Aimo. Iklan Aimo kan, yang mata tu, titik mata tu. Cuba tengok pada tepi dia ada unsur Zionis, unsur Yahudi. Dia buat gambar macam bintang. Cuba tengok dalam iklan yang terbaru TV9, iklan sahur. Kan, iklan sahur jiran sama jiran ni. Kan? Jiran ni berlumba dengan jiran sebelah, lelaki dengan perempuan ni. Jiran sebelah perempuan, jiran sebelah ni lelaki. Berlumba nak masak sahur. Ulun last sekali lelaki tu tak dan masak sahur, dah masuk subuh, perempuan tu gelap. Perempuan jiran dia seronok. Orang pun tengok, kita pun ketawa. Kita terlupa sahur tu sunnah Nabi. Kita buat benda tu jadi bahan lawak. Kemudian adab jiran sama jiran pula tak ada. Ambil jiran tolong ketawa pula, jiran sebelah tak dapat bangun sok. Tolong seronok pula. Yang ni bila kita tengok sesuatu tu, kita bagi kita dapat faham dia punya falsafah apa dia nak sampai. Kita jangan seronok tengok aja, betul-betul gelap, kita tak sedap dia hina kita. Betul, orang yang kenal akan Allah, dia tak akan berani buat benda yang macam tu. Kalau dia nak buat, dia pastikan dulu benda tu betul ke, boleh ke, tak boleh nak buat macam ni. Cuba tengok iklan TV3 ayat tahun lepas. Kan? Tahun ni saya tak tengok lagi iklan dah.
Ustaz suka tengok iklan tak? Tak tiba. Kan iklan TV3 yang tahun lepas, yang kisah apa tu naik macam Santa Claus tu. Kan, kemudian naik kelompok bunga macam di Pabali tu. Ingat tak? Iklan TV3 tahun lepas, iklan raya. Yang teratai tu, bunga teratai tu, pasal lampu lilin tu macam di Pabali. Lepas tu dia tengok apa ni mai pak cik naik apa macam naik beca terbang macam Santa Claus. Tu semua ada falsafah tertentu. Dan akhirnya tiga tarik balik minta maaf pada umur. Alhamdulillah. Tapi orang yang tak faham dia kata bagus sebab tu. Sebab tu bila kita nak bagi faham sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak akan boleh melihat zat Allah, tak boleh. Kita tak boleh nak lihat zat Allah Ta'ala kerana kita terhijab. Kita nak kenal Allah, kita tak boleh kenal dengan cara melihat Allah. Siapa boleh lihat Allah? Tak boleh. Yang kita nampak adalah Al-Kaun, ciptaan. Semua infial Allah Ta'ala, semua perbuatan Allah Ta'ala yang Allah tunjukkan kepada kita, maka kita dapat kenal Allah Ta'ala daripada alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Sebab itu bila wujud yang kita kata ni wujud yang zati, maknanya secara zat. Wujud secara zat ni khusus untuk Allah. Tak akan ada siapa pun boleh menafikan akan kewujudan Allah itu. Sebab tu manusia, ulama kata dia akan kenal Allah Ta'ala dengan dua cara. Dua cara dia boleh kenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah bitariqain, ataupun tariqatain, dua cara. Yang pertama dengan cara lutuf. Lutuf, lam, ta, waw, fa. Lutufun, lembut. Lutuf. Ataupun dengan cara yang kedua, qahar. Qahar apa? Keras. Kita sekarang ni, kita tengah kenal Allah Ta'ala dengan cara lutuf. Kita duduk dalam kelas ngaji, kita dengar ustaz bicara, kita tengok alam sekitar, kita dapat kenal Allah Ta'ala daripada sudut ciptaan yang telah Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Alhamdulillah. Tetapi kita juga boleh kenal Allah Ta'ala dengan qahar. Qahar maknanya keras, dengan cara keras. Satu dengan cara lembut, satu dengan cara keras. Cara keras macam mana? Allah Ta'ala turunkan azab baru kenal. Allah Ta'ala turunkan datangkan tsunami, gempa bumi, hari kiamat sekalipun. Hari kiamat pun Allah Ta'ala bagi jadi. Pada hari itu barulah manusia kenal siapa itu Maliki Yaumiddin. Hari ni pakai tak kenal belakang lagi. Kalau kenal pun ada yang mengaku tak kenal. Tapi bila datang Maliki Yaumiddin, hari kiamat itu datang, maka pada hari itu baru manusia kenal. Rupanya betul rupanya. Masa tu baru nak beriman. Tapi masa tu tak guna. Maka orang-orang kafir yang dikatakan di sini yang akan kenal Allah Ta'ala ketika dengan secara qahar. Kalau mereka kekal sombong dengan Allah Ta'ala, beriman juga, dan mereka dihidupkan Allah Ta'ala sampai bertemu mereka dengan hari kiamat. Pada hari itu bila berlaku kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila berlaku gempa bumi dengan segempa-gempanya, barulah manusia yang bertanya apa yang jadi. Waqala al-insanu ma laha. Insan, manusia pun berkata, malah apa jadi. Masa tu baru nak kenal. Maka kita orang yang beriman, alhamdulillah, kita dapat kenal Allah daripada lutuf.
dengan cara lembut, dengan cara yang lembut, berhemah dengan cara kita macam sekarang. Alhamdulillah. Baik. Jadi maksud wujud yang zati ialah zat itu hanya untuk Allah Ta'ala, khusus untuk Allah, tidak kepada makhluk. Dan wujud Allah itu tidak ada siapa boleh menafikan akan kewujudan Allah. Seperti mana Ustaz Syukri bagi tahu dekat kita itu al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. Al-awwal, Allah lah yang awal, tiada permulaan, dan dialah yang akhir, tiada kesudahan. Itu Allah. Sebelum wujudnya makhluk telah ada Allah. Adanya makhluk itu hukumnya apa? Apa hukum? Adanya makhluk hukumnya apa? Allah Ta'ala menciptakan kita. Apa hukumnya? Mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Apa hukumnya? Harus. Kita, Allah Ta'ala tak mau bagi jadi pun tak mau. Kalau alam ni pun tak ada, Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada. Okey. Kita ambil contoh yang nampak depan mata. Nampak muka saya? Insya Allah. Baik. Cuba tengok lah. Wajah ni, paparan ni, dia takkan nampak melainkan ada alat LCD. Dan LCD ni juga kalau ada pun tak boleh nak bagi nampak juga kalau tak ada elektrik. Okay. Ikut adat kebiasaan kita, katalah saat lagi blackout, belum kata, maka ada lagi gambar kat sini? Tak ada. Maka adanya kita ni, ada yang kat sini ni hukum apa? Harus. Dia boleh ada, boleh tak ada, ikut suka. Tekan sini adalah sambung. Tetapi yang ni bukan yang menciptakan. Dia tak boleh, maknanya jadi dengan sendirinya. Yang ni cuma asbab saja. Asbab nak bagi dia menyala, kena ada benda ni, kena ada elektrik. Tak ada benda ni, tak boleh menyala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamitslihi syai', tak sama dengan sebarang apapun. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan benda ni pun kalau nak bagi jadi yang ni. Kalau tak ada yang ni pun tetap boleh ada yang ni. Terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala tak perlukan asbab, tak perlukan alat-alat untuk nak mencipta manusia dan sebagainya. Maka kerana tu kita baca dalam surah Yasin, kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Kita nak buat apa pun, dia ada asbab. Apa-apa yang berlaku semuanya asbab. Itu sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tetapkan kat atas kita. Contohnya kawan ni mati. Orang tanya mati, sebab apa mati ni? Aksiden. Asbab dah aksiden. Sebab apa? Sakit jantung. Sebab kita sebab apa ada ni? Macam mana boleh ada ni? Boleh ke terus ada? Tak, mesti melalui proses kelahiran dulu. Itu asbab. Sebab tu terjadinya setiap apa yang kita tengok hari ni, semuanya berpunca daripada siapa yang melakukan, siapa yang mencipta. Macam kita tengok terjadinya meja ni, pasti ada tukang kayunya. Macam dalam buku Rangkaian Pendidikan Islam darjah 5 zaman saya dulu. Buku Rangkaian Islam Pendidikan Islam darjah 5. Bagus juga ustaz tu yang boleh butek tu ingat sampai hari ni. Alhamdulillah. Ni dia bagi contoh kerusi. Kan? Kerusi, bila ada kerusi kayu mesti ada tukang kayu. Tidak? Tidak. Macam tu ke?
Macam Ustaz Syukri nanya bagi tahu, bila ada teh lembu, mesti ada lembu. Kan Ustaz Syukri apa kan? Kalau ada kita jumpa teh lembu, mesti ada lembu punya. Walaupun lembu tak ada kat situ, tapi mesti ada lembu. Takkan ada teh lembu kalau tak ada lembu. Kan? Itu. Tapi kewujudan Allah itu tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Allah Ta'ala itu sememangnya wujud, dan wujud itu secara zat. Yang khusus untuk Allah Ta'ala, tak siapa boleh menafikannya. Boleh faham? Yang pertama. Yang kedua, dan sifat wujud Allah Ta'ala ini, wujud dia tu suatu sifat subutiyah. Subutiyah maknanya tetap, yang sabit pada Allah Ta'ala. Sifat yang subut, sifat yang tetap, yang menunjukkan diri zat itu bersifat dengannya. Bukan bermakna ia lebih di atas zat. Macam mana ni? Macam ni. Baik. Nak bagi tahu kata sifat wujud Allah Ta'ala, dia bukanlah zat. Sifat dia adalah sifat, zat adalah zat. Dan sifat itu dia bersangkut dengan zat tanpa memutuskan hubungan di antara sifat dan zat. Okey, contoh yang mudah, kita tak boleh nak lukis. Kita lukis kata Allah Ta'ala situ itulah. Saya tak mau bagi contoh, kita tak boleh bagi contoh secara nak tengok zat Allah Ta'ala, sebab kita hanya tak boleh tengok Allah. Tapi kita boleh ambil contoh sifat yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni. Contoh buah pelang, buah mangga. Suka makan buah mangga? Kan? Harum manis. Okey. Buah pelang yang manis tu, okey. Manis dia tu kita dapat dekat kulit dia ke kat dalam dia? Kat dalam isi dia. Kita gigit dekat kulit dia, ada rasa manis ni? Tak ada rasa ni. Rasa pahit ikut. Tak biasa makan ni kulit mangga. Kan? Jadi manis tu duduk dalam mangga tu. Nampak? Mana mungkin manis tu lebih hebat daripada mangga? Daripada luar. Maknanya kalau sifat lebih hebat daripada zat, maknanya lemahlah zat Allah. Kalau sifat ni, sebab tu sifat dia bagi had dia, sifat yang subut yang mesti tetap. Dia tak boleh melangkaui zat. Kalau dia melangkaui zat, dia melebihi di atas zat, maknanya zat Allah jadi lemah. Sekarang ni zat Allah yang paling agung sekali. Sifat tu dia cuma sebagai salah satu daripada yang terkandung dalam zat. Contoh, kita manusia, saya contoh kita ada sahabat-sahabat Zaid, nama Zaid ataupun Ahmad, cerdik. Sifat cerdik yang ada pada Ahmad, dia boleh dapat tuan tak? Dia mesti melalui proses pembelajaran. Bila dia banyak belajar apa semua, maka adalah sifat cerdik. Dan orang pun sandarkan sifat cerdik itu pada Ahmad. Tapi Ahmad dia bukan ada cerdik saja, dia ada lagi yang lain. Sebab tu manusia dia takkan sama dengan Allah. Sebab manusia dia cuma adalah infial Allah, adalah apa yang telah Allah ciptakan. Jadi kita terangkum dalam asbab, musabab, setiap apa yang kita buat telah ditetapkan, diaturkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang kenal Allah, bila dia bangkit pagi, dia tak macam orang lain. Kalau orang lain, kalau macam kita lah kan, tak apa nak kenal lagi ni, kita kata apa? Oh, ini bangkit pagi, oh ini berapa pergi tujuh. Oh, ini aku nak pergi masjid, nak beli ayam, dia nak buat nasi ayam. Tang ni besar.
Itu nak pergi kuliah paksi dulu lah pagi ni. Kita orang yang cakap macam tu, dia kurang kenal Allah ataupun dia tak kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia akan kata hari ini apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan itu di segi qada dan qadar. Sebab kemampuan kita untuk mengerjakan sesuatu datang daripada Allah. Kemampuan kita untuk ingat saat lagi ada kuliah, saat lagi nak pergi semayang, siapa tolong ingatkan kepada kita? Allah yang tolong ingatkan kita. Nah, maka kerana tu Syekh Rahimuddin Syekh Rahimuddin kan, ulama Indonesia yang main hari tu ni, dia kata sebelum seseorang tu dia mendapat taufik, mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, hidayah tu diberi dulu pada dia. Siapa yang beri hidayah tu? Allah. Sebab tu kalau kita faham kita ni hamba Allah, kita ni milik Allah, maka kita akan ingat segala apa yang Allah bagi jadi kat kita ni semuanya pinjaman belaka. Macam mana Syekh Abdul Qadir Jailani sebut dalam kitab Futuh Kalau Baik, dia kata, dia bawakan contoh orang yang kena penyakit stroke, lumpuh, yang teruk, yang kronik, tak boleh gerakkan badan. Kita sekarang nak gerak ikut suka kita. Kita kata, ni mulut aku ikut suka aku nak kata apa, ni tangan aku ikut suka aku nak pegang ke, nak lempang ke, nak apa, kaki aku ikut suka nak pergi jalan mana. Kita kata seakan-akan yang kita duk kata ni semua milik kita. Sedangkan semua ni cuma pinjaman daripada Allah Ta'ala. Bila seseorang kena penyakit lumpuh, dia teringin nak angkat tangan tapi dia tak boleh angkat tangan. Teringin nak bangkit, awak tak boleh bangkit. Pada masa tu baru dia ingat, pada masa tu baru dia kenal Allah Ta'ala. Rupanya, oh yang ni semua bukan milik aku, pinjaman Allah saja. Bila Allah Ta'ala boleh tarik, dia boleh faham je tu tak apa. Sebab tu kalau dah jadi macam tu, maknanya dia dah kenal Allah Ta'ala dengan cara faham. Allah Ta'ala bagi dia azab, bagi dia ni, baru dia kenal. Selama ni duk sombong, selama ni duk mengata macam-macam kan? Sebab tu manusia kalau dia tak kenal Allah, dia tak kenal siapa dia diri. Sebab tu ulama letak dalam kaedah man arafa rabbahu arafa nafsahu. Jadi sifat wujudnya ada pada Allah. Satu, wujud Allah secara zat, dan satu lagi dia bersifat subutiyah. Subutiyah maknanya tetap, dan sifat subutiyah ini dia tidak akan dapat melebihi zat. Kalau sifat melebihi zat, maknanya zat itu jadi lemah. Sekarang ni bukan sifat zat Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Sifat yang ada cuma untuk apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lagi banyak kita belajar, kita akan merasakan diri kita ni makin lama makin kerdil. Orang tu tanya sebab apa? Ada ni masa kecil-kecil dulu, masa darjah 5, anak murid tanya kat ustaz, Ustaz, kenapa kita tak tengok Allah? Kenapa kita tak nampak Allah? Ustaz kata, saya tanya nak, okey, kalau Ustaz tunjuk tangan macam ni, nampak tak? Nampak. Tapi kalau Ustaz rapatkan tangan ni kat sini, nampak tak tangan tu? Dia bayang tak? Tangan kalau jauh kita nampak. Tapi kalau kita rapatkan tangan ni ke wajah seseorang, dia boleh nampak ada bentuk tangan tu? Tak nampak. Maka ustaz umpamakan itulah kehebatan, keagungan zat, segala sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Disebabkan kehebatan maha agungnya Allah itu, maka kita tak nampak Allah Ta'ala. Buat masa sekarang ni, jadi kita kena cuba link balik benda yang kita dah pernah belajar. Kita baca dalam Bahrul Mazi, manusia sebab apa tak nampak Allah?
Sebab kita terbina daripada ajsam zulmaniyah, jisim yang kegelapan, jisim yang gelap. Malaikat sebab apa nampak Allah? Sebab malaikat diciptakan daripada ajsam nuraniyah, jisim yang daripada cahaya. Maka sebab itu manusia tak boleh nampak Allah pada waktu sekarang ni. Dan kenapa Allah Ta'ala tak mau menunjukkan diri dia di depan kita sekarang ni di dunia? Kita ingat balik Ustaz Faridin pernah beritahu kita, Allah Ta'ala tak tunjukkan zat Allah di dunia. Kenapa? Antaranya dunia ni tempat yang kotor, tempat yang penuh dengan orang yang buat maksiat, orang yang tidak beriman kepada Allah, tempat yang dipenuhi najis, kotoran dan sebagainya. Maka tak layak zat Allah yang Maha Suci itu untuk Allah Ta'ala perlihatkan di dunia. Maka kerana tu Allah hanya akan menampakkan zatnya nanti di syurga. Dan hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang dapat dibuka hijab ini oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukakan hijab bagi dia, maka orang ni saja yang akan dapat lihat Allah, walaupun dia ahli syurga. Sebab tu orang yang masuk syurga nikmat dah, tapi orang yang masuk syurga dapat redha Allah lebih nikmat daripada orang yang masuk syurga tanpa keredaan Allah. Tapi biasanya orang masuk syurga mesti dapat redha Allah. Dan orang yang mendapat redha Allah tak senikmat orang yang dapat melihat Allah. Jadi melihat Allah ni merupakan ultimate nikmat yang paling habis. Tak ada lain, tak ada apa lah. Dapat tengok Allah ni habis. Kalau orang faham kata habis lain, habis lain. Tapi bila kita nak tengok Allah, kita tak boleh tengok Allah secara zat. Sekarang ni memang kita tengok. Sebab buat kata Syekh Rahimuddin, kita tak nampak Allah disebabkan kita ni banyak ghaib. Kita ni tertutup oleh ghaib. Sebab tu bila hilangnya ghaib, maka dia akan zahirkan ain. Okay, cuba lihat pada dua huruf ghain dan ain. Apa beza ghain dengan ain? Titik. Ghain bentuk sama macam ain, tetapi bezanya ghain ada titik. Apa jadi kalau titik ghain tu dibuang? Maka jadilah ain. Jadilah huruf ain. Subhanallah. Sememangnya dalam bahasa Arab